Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian akidah kita berpandukan kitab Al-I'tiqad fil Iqtisad karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. InsyaAllah sambung semalam At-Tamhidus Tsani tu Al-Firqatus Salisah, kitab Darul Minhaj, muka surat 76. Al-Firqatus Salisah, kelompok yang ketiga. Ta'ifatun i'taqadu al-haqqa taqlidan wa sama'an. Satu golongan manusia yang beriktikad akan kebenaran secara taklid dan sama' saja. Walakin khassu fil fitrati bi zakain wa fatanatin. Akan tetapi mereka itu diberi keistimewaan lah, dikhususkan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Maksudnya golongan profesional lah, kita kata cerdik pandai, profesional. Dia orang ni orang doktor, engineer, orang pelajar-pelajar universiti, orang yang pandai-pandai di sini yang memang ada akal, diberi kecerdasan, kepintaran, macam tuan-tuan lah. Tuan ustaz ke ulama. Fatanabbahu min anfusihim li iskalati syakkakathum fi aqaidihim. Dan mereka tanabbah, mengambil perhatian terhadap diri mereka dengan iskalat-iskalat yang telah meragukan pada akidah-akidah mereka. Wa zalzalat alaihim tama'ninatahum, dan telah bergoncang ke atas mereka tama'ninah, ketenangan mereka. Maksudnya ada keraguan terhadap beberapa persoalan akidah yang tidak menyenangkan mereka, tidak menenangkan mereka. Au qara'a sam'ahum syubhatun minasyubahi, ataupun ada syubhah-syubhah, keraguan-keraguan yang mengetuk pendengaran mereka daripada beberapa syubhah ataupun satulah. Wajalat fi sudurihim, dan bermain-main atau mengelilingi hati mereka lah. Zaman sekarang ni kita tak cari syubhah pun dia datang dari luar dan dari dalam. Dari luar ni contoh ni lah ni, handphone ni sentiasa di tangan, sentiasa kita tengok. So dalam Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, apa lagi. Jadi semuanya di situ boleh jadi sumber-sumber timbulnya keraguan. Macam-macam sekarang penceramah-penceramah. Siapa saja nak bercakap dan dia post, lepas tu share, kita baca, timbul keraguan. Apalagi orang tu orang ustaz ataupun ilmuwan agama. Dan satu lagi syaitan lah. Syaitan tak duduk diam lah. Syaitan dia tak duduk diam, sentiasa membisikkan keraguan-keraguan, terutamanya dalam bab akidah.
Jadi golongan ni dia cerdas, pintar, tetapi dia dalam bab akidah dia cuma taklid ataupun sama je. Dengar dan percayalah. Fahaula'i yajibu at-talattufu bihim fi mu'alajatihim bi'adati tama'ninatihim wa imatati syukukihim bima amkana minal kalami al-muqni'i al-maqbuli indahum. Mereka-mereka itu wajib at-talattuf, kita berlembut dengan mereka, fi mu'alajatihim, dengan dalam menyembuhkan atau merawatlah ataupun menghilangkan keraguan, bi'adati tama'ninatihim, dengan mengembalikan semula ketenangan mereka, maksudnya mereka tenang dengan akidah lah, tak ragu-ragu. Wa imatati syukukihim, dan menghapuskan, membuang keraguan-keraguan mereka, bima amkana, dengan apa-apa yang memungkinkan, minal kalamil muqni', dengan percakapan, perbahasan yang muqni', yang cukup je, al-maqbul indahum, yang diterima di sisi mereka. Maknanya di sini kita panggil, setengah ulama kata dalil Khattabi. Dalil Khattabi maksudnya dalil muqni'i atau burhanul muqni'i, burhanul Khattabi, atau tapi burhan tu sebenarnya biasanya dia dalil lah, dalil Khattabi ataupun kalam Khattabi, kalam muqni'. Tak perlu nak dalam-dalam. Dia kalau yang dalam tu dia panggil dalil burhani. Dalil burhani itu yang susah sebenarnya. Walau bi mujarrad istib'adin wa taqbihin, walaupun dengan hanya menganggap mustahil, menganggap jauh pendapat tersebut dan menganggap buruk lah. Bila dia kata, contohnya lah, dia ni orang profesional kan, Allah tu di atas langit ke Ustaz? Saya pening lah. Ada Ustaz tu kata, lepas tu dia siap bagi lagi dalil Quran lagi, hadis lagi. Tapi saya dengar pula ada yang sebagian Ustaz kata tak bertempat. Saya pening lah. So kita istibad tu dengan takbih tu, mana boleh Allah bertempat? Mana ada ke Allah bertempat? Kita cukup dengan bercakap macam tu. Tengok reaksi dia macam mana. Kenapa? Tu dalil Quran tu sebab yalah, ni peribahasa, kata-kata majas, kata-kata kiasan kan. Kita kata cita-cita kau tinggi melangit, takkanlah cita-cita tu ada kat langit. Cita-cita tu tinggi melangit, takkanlah makna dia cita-cita tu kau ada di langit. Itu kiasan je. Oh macam tu ke? Kalau dia tengok tak cukup, tambah sikit lagi. Tak cukup, tambah sikit lagi. Dalil Khattabi atau dalil muqni. Kalau tak boleh juga, nantilah baru kita tambah sampai tahap tengok dulu macam mana. Macam doktor kan, dia tak terus bagi ubat yang heavy, dia bagi ubat yang ringan-ringan dulu. Tak sembuh juga, tambah sikit lagi. Tak sembuh juga, baru bagi yang heavy punya. Istibad tu kita anggap mustahil lah. Mana? Takkan lah. Habis tu kalau Allah bertempat, Allah di langit tu, sebelum Allah ciptakan langit, Allah kat mana? Style-style macam tu lah. Dalil Khattabi. Kalau Allah bertempat, Allah di langit, sebelum Allah ciptakan langit, Allah kat mana? Itu cukup lah. Dia boleh fikir. Orang cerdas, orang bijaksana, orang profesional, dia mesti boleh fikir. Takbir kan, kita anggap astaghfirullahaladzim, ada ke kau ni macam tu? Sama lah Allah dengan makhluk. Takkan Allah sama buruk, pandangan tak elok tu. Mana boleh Allah sama dengan makhluk? Habis tu kalau Allah di langit, Allah besar ke langit besar? Kita bagi dalil-dalil muqni'i cukup. Mula-mula lah. Au tilawatil ayah, kata kita baca ayat Quran, bagi dalil-dalil yang dia bagi Quran kan. Bila orang tu kata amin tu man fis sama ar-rahman al-arsyis istawa, kita habis tu macam mana dengan ayat Quran Allah kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nabi kata kat Abu Bakar Siddiq dalam Gua Thur, ketika sembunyi daripada orang Quraisy yang tengah cari dia orang nak hijrah kan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan risau Allah bersama kita. Takkan Allah dalam Gua Thur pun.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan anak Adam tu daripada urat lehernya sendiri. Takkan Allah Taala dengan kita kot. Fa inna ma tuwallu fa samma wajhullah. Di mana kamu berpaling, di situlah Allah. Quran juga. Kita baca Quran yang menyalahi dalil yang kata di langit tu. Kalau dia kata tak, itu maksudnya ilmu, kita tambah lagi lah lepas tu. Nanti adalah di sini dalil-dalil. Di sini saya tak nak bahas lah bab tu. Ini bawa kita mukadimah. Contohnya nak bagi macam mana kita nak bereaksi, berinteraksi dengan orang-orang yang profesional ni, tapi dia ragu-ragu lah akidah dia sebabkan oleh itulah. Biasalah kan, kelompok-kelompok tu target-target dia semua profesional belaga. Sayangnya profesional diperbodohkan. Au riwayatil hadis, ataupun ada riwayat hadis. Dia kata hadis kata jariah tu, hadis jariah tu, ainallah fis sama. Ainallah fis sama. So kita kata ada hadis dalam Sahih Muslim juga kata kan, Allah kata ya abdi maritu falima lam tu'idni lam ta'udni. Kenapa kau tak ziarah aku? Aku sakit, kenapa kau tak ziarah aku? Kita bagi tahu juga hadis yang sama macam Allah kata macam tu. Takkan maknanya Allah Taala sakit, maka Allah Taala ada di situ. So kita bagi dalil yang berlawanan dengan dia, bagi dipikir sikitlah. Nak menunjukkan bahawa yang dimaksudkan fis sama itu bukan Allah. Tapi kalau kita nak bahas dalil dia, sanad dia, hadis itu muttarid walaupun sahih Muslim tapi sahih isnad, itu hadis itu dia punya atraf sahaja, tambahan di hujung-hujung hadis yang Imam Muslim ambil sebagai dalil istidlal dalam bab tahrimil kalam fi solah. Asalnya kan dalil tu nanti kita bahaslah kemudian. Contoh mana itu bukan, Imam Bukhari pun tolak hadis itu, dia ambil sekerat saja yang hujung tanya tentang jera'ina anallah fis sama tu dia tak ambil. Lepas tu ada lafaz-lafaz yang ittirab. Kan ada yang tanya man ana, ada yang kata ada yang kata jariah tu bisu. Maksudnya ada yang kata maksudnya isyarah menunjukkan Tuhan yang di Kaabah tu ke, yang di berhala-berhala yang keliling, disusun keliling Kaabah tu ke, Tuhan yang mana kalau kita berdoa menadah ke langit. Itu kalam-kalam yang muqni' ataupun yang dalil Khattabi yang mencukupi untuk dia. Au naqli kalam min syakhsin masyhurin indahum bil fadl, ataupun kita menukilkan kalam-kalam ulama-ulama ataupun personality yang dia kagum lah. Contohnya dia suka Albani. Syekh Albani pun mengingkari Ibn Taymiyah, mengatakan Allah neraka itu akan fana. Syekh Albani, dia dengar Albani seronok. Maksudnya kita gunakan perkataan-perkataan yang mana tokoh-tokoh yang dia kagumi lah. Selalunya orang dengar nama tokoh je, cukup dipercayalah. Fa iza zala syakkuhu bizalikal qadar, kalaulah hilang keraguan dia dengan kadar yang demikian itu, fala yanbaghi an yushafiha bil adillatil muharrarati ala marasimil jidal. Maka tidak sepatutnya kita musyafahah, maksudnya kita face to face bercakap dengan dia lah, musyafahah tu. Bil adillatil muharrarah, dengan dalil-dalil yang telah ditahrirkan, yang telah diperelokkan, yang telah dikhususkan lah, ala marasimil jidal, dalam bentuk-bentuk perdebatan. Maka jangan. Kalau dia dah cukup setakat tu, ya cukup. Jangan drag dia lagi sampai dalam-dalam. Marasimil jidal ni macam guna dalil burhani lah, iaitu dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, menghasilkan natijah. Semua akli belaka lah, yang dalam-dalam yang hanya mutakallimin saja faham. Orang yang belajar akidah, pelajar-pelajar madrasah pun belum tentu faham lagi. Orang yang belajar akidah di madrasah saya mengajar, kita ajar bila dah masuk kelas tinggi kan, kelas 6, kelas 7, kelas 8 tu, kita bagi dalil yang tinggi sikit, itu pun dia orang tak faham. Apa lagi orang-orang walaupun dia profesional lah, dia memang golongan profesional, contoh doktor, engineer dan sebagainya, atau mutawif profesional ke. Assalamualaikum Ustaz.
apa ni, dia belum tentu lagi kalau macam bab-bab apa ni, bab-bab ilmu kalam, bab-bab apa ni, nazar, dalil-dalil burhani ni mungkin dia belum faham. Perlu kepada basic dulu, dia ada basic dia. Kalau tak belajar basic susah faham walaupun profesional. Saya pernah bagi kuliah lah satu kawasan elit semua. Boleh kata majoriti lah yang datang surau tu semuanya elit-elit belaka. CEO, ada yang engineer, ada yang apa ni, semualah doktor, semua profesional. Tapi saya pun ingat profesional, okey lah, saya pun bagilah cukup-cukup punya dalil. Tercengang-cengang semua. Lepas sarapan masa kuliah subuh, sembang-sembang dia, apa benda pun tak faham dia kata. Saya cakap sini kan profesional ni, benda mudah je kalau bagi profesional. Dia kata lain bidang ustaz. Kalau bidang-bidang kami bolehlah kami faham, ni bidang ni tak boleh, dia kata. Dia kena ada proses dia. Walaupun profesional tapi nak menghadam ilmu kalam ni bukan senang. Fa inna zalika rubama yaftahu alaihi abwaban ukhar. Kerana yang demikian itu terkadang membuka ke atasnya beberapa pintu yang lain minal iskalat, daripada keraguan-keraguan. Elok-elok dia ragu satu masalah, kita pun terangkan sampai akhirnya dia timbul berpuluh-puluh bermacam-macam iskal lagi timbul, lagi bertambah ragu dia. Jangan buat pasal. Fa in kana zakiyan fatanan lam yuqni'hu illa kalamun yasiru ala mahakkit tahqiq ataupun mihakkit tahqiq. Di sini mahakkit tahqiq lah. Dia ada mahak, ada mihak. Mihak tu biasanya alat lah, alat pengukur ataupun sumber atau tempat. Kerana ni mahak ni, mahakkit tahqiq, tempat tahqiq. Jadi kalau dia ni betul-betul cerdas, bijaksana, dan lam yuqni'hu illa kalamun, tak cukup melainkan dengan perbahasan yasiru ala mahakkit tahqiq, yang membawa kepada tempat tahqiq. Fa inda zalika yajuzu an yushafaha bidalilil hakiki atau dalil burhani. Kalau tak hilang juga, dia tak faham juga, dia macam tak puas hati lah dengan dalil tu kan. Baru kita masuk betul-betul punya dalil burhani, tapi kena pastikan dia faham lah. Dia kena faham wajhud dalalah, wajhul istidlal, apa semua tu dia kena faham. Tapi mudah je kita boleh lah. Kita pun dulu bukanlah, misalnya lah, orang yang menguasai ilmu kalam ini yang dia dah tahun-tahun kan, dia pun saya dulu bodoh juga, macam ni tak tahu apa juga kan. Jadi kita anggap macam diri kita lah. Saya selalunya saya anggap macam diri saya sebelum ni pun saya tak faham. Susah nak faham. So saya, macam mana saya boleh faham dan terbuka benda tu, akhirnya saya faham. So kita kiaskan dengan diri kita. Kita nak bawa dia, kita kena tengok diri kita. Dulu kita pun bodoh, kita pun tak faham, kita pun pening. Tu macam mana sampai sekarang kita dah boleh faham dah. Dia ada proses dia kan. Dekat mana kunci dia tu yang boleh membuka kefahaman itu. So kita tengok tu, kita tackle dia kat situ kan. Kita terangkan ni dulu. Sebelum nak sampai kepada pembahasan tu, kita kena bagi mukadimah sikit lah. Dan memang dia orang yang bersedia untuk mendengar lah. Kalau dia ni jenis bukan nak dengar je kan, jenis saja-saja nak ni, tak payah layan orang macam ni. Orang yang betul-betul nak dengar, dia betul-betul bersedia nak dengar. Ada masa kita terangkan sikit-sikit sampai dia boleh faham. Oh okey, baru kita terangkan lah dalil-dalil akli yang burhani lah. Wazalika ala hasbil hajah, dan yang demikian itu atas perkiraan hajat atau keperluan. Wa fi mawdi'il iskal ala al-khusus, dan pada tempat-tempat yang diragu itu pada khususnya. Maksudnya jangan cerita bab lain pula. Dia ragu bab ni kan, kita terangkan bab ni cukup. Jangan kita buka lagi ni. Contohnya macam ni, akidah macam ni, ini pun salah juga ni. Lagi dia elok-elok dia dalam bab tu dia okey, dia pula jadi bertambah pening pula. Jadi kita selesaikan satu persatu. Kalau dia tanya lagi, baru kita tanya jawab lah.
So itu kelompok yang ketiga, golongan-golongan profesional yang orang yang cerdik pandai, diberi Allah Ta'ala akal yang lebih sikit lah, boleh cepat tangkap kan, qawiul idrak. Tapi dia bukan dalam bidang ilmu kalam, dia bukan dalam bidang akidah, maka kita boleh tapi step by step lah. Bagi dalil Khattabi dulu tak cukup, baru buka sikit-sikit, tapi fokus, jangan kita lari lah, jangan kita melencong. Nah, jangan kita semua boleh kena dia, kita semua kadang-kadang kita ni seronok orang nak dengar kan, kita bila ada orang betul-betul nak dengar, kita punya seronok, semua benda kita nak cerita kat dia lah, sebab kita nak lepaskan kan benda tu, kita nak sampaikan kat orang. Sabarlah, maknanya kita kena jangan bagi semua, bagi secukup-cukupnya, apa yang perlu sahaja, dan bawa sikit-sikit, step by step sampai dia faham. Tak perlu, yang tak perlu buka, tak perlu, kecuali dia tanya lagi, baru sikit-sikit kita buka. Sebenarnya kalau ikutkan ilmu kalam ni, dia ada satu asas, bukan satu asas tu, beberapa teori lah yang kita ada tu, itu kunci dia. So apa segala permasalahan itu selesai. Itu dalam ilmu mantik dia ajar lah, ilmu mantik yang bercampur dengan ilmu kalam mutakallimin Islam lah, ahli sunnah wal jamaah. Mantik ni banyak, ilmu mantik ni kalau nak cerita memang panjang cerita dia lah. Ilmu asalnya daripada falsafah, kemudian diislamkan, tetapi masih ada lagi walaupun sudah diislamkan, masih lagi ada kotoran-kotoran yang menyalahi ahli sunnah lah, kita kata pemikiran ahli sunnah. Dan akhirnya di ahli sunnah kan juga mantik itu. Supaya apa? Sebenarnya ilmu mantik itu ilmu nak mengajar cara berfikir yang benar, itu saja. Macam mana ilmu nahwu sarah tu nak mengajar cara bercakap dengan benar, maksudnya dalam bahasa Arab lah. Semua ilmu ada, tata bahasa Melayu, grammar bahasa Inggeris. Dia tak boleh main bantai je cakap kan. Ada ukuran dia, ada dobit dia, ada piawaian dia kan, dalam apa bab sekalipun. Jadi ilmu mantik ni sekadar nak mengajar seseorang itu berfikir yang benar, maksudnya tak menyalahi hukum akal yang sahih lah. Ada orang dia tak perasan, dia rasa dia betul, dia tak boleh. Individu rasa betul, dia mesti ada satu ukuran yang umum, yang semua orang yang berakal setuju, dan ada yang semua perkara yang semua orang bakal tak setuju, itu mesti ada ukuran dia. Itulah ilmu mantik. Memang asalnya pun daripada falsafah, tetapi samalah matematik pun sebahagian daripada falsafah, fizik pun sebahagian daripada falsafah, kedokteran pun, tib pun sebahagian daripada falsafah. Banyak ilmu yang berasal dari falsafah. Kita bukan tolak semua, dan kita tak ambil semua juga. Jadi mana yang tak bercanggah dengan syariat Islam, kita ambil. Yang ditolak itu falsafah dan mantik. Mantik ni ilmu alat lah. Sebenarnya mantik ni ilmu alat saja. Kemuncak dia falsafah. Tapi diambil ilmu mantik itu cara-cara untuk berfikir yang benar, maka diukur dengan syariat Islam. Diukur dengan syariat Islam. Akhirnya diislamkanlah mantik tersebut, dan di ahli sunnahkanlah mantik tersebut. Jadi memantik ni, cara berfikir yang benar ini boleh apply untuk semua ilmu sebenarnya, bukan akidah saja, apply untuk semua ilmu. Jadi bila orang tu ada cara berfikir yang benar, apa saja perkara pun insya-Allah dia takkan salah. Tapi kalau cara fikir tu dah salah, boleh jadi semua perkara salah, boleh jadilah. Jadi mantik ini dia ajar kita cara berfikir. Contoh yang paling mudahnya, dua perkara yang berlawanan tidak boleh berkumpul pada suatu perkara dalam masa yang sama dan tempat yang sama. Itu mudah. Itulah antara contoh yang memantik. Itu semua setuju. Itu semua setuju. Contohnya siang dan malam takkan berlaku di suatu tempat satu masa. Contohnya di tempat saya ni Hulu Langat. Sekarang Hulu Langat pagi. Siang dan waktu pagi. Tak mungkin sekarang ni, Ustaz, sekarang Hulu Langat siang ke malam? Siang dan malam. Separuh rumah saya bahagian dapur tu masih malam lagi, rumah saya bahagian depan ni siang. Mustahil. Mustahil. Tapi kalau malam tadi 8 jam yang lalu, ataupun kita kata 8 jam yang lalu ataupun 5 jam yang lalu malam, betul. Tapi sekarang ni
siang. Dia tak boleh, masih lagi ada kawasan dalam rumah saya ni ataupun di Hulu Langat ni masih malam, sebahagiannya dah siang. Tak boleh. Mustahil. Dua perkara yang berlawanan berkumpul di dalam pada satu perkara, satu tempat, satu masa, tak boleh. Itu mustahil. Contohnya lah, dalam bab akidah kan, orang kata Allah itu qadim, tiba-tiba boleh berlaku hadis pada zat dia. Macam mana tu? Kalaulah berlaku hadis pada zat Allah, maka Allah sudah tidak qadim lagi, dia hadis. Boleh. Itu yang kita nak tolak tu, pemikiran-pemikiran yang batil tu. Macam mana mungkin dia boleh kata benda tu qadim tapi dalam masa yang sama dia hadis? Berlawanan qadim dengan hadis. Sama ada dia tak faham makna qadim dan makna hadis, ataupun dia tak tahu yang qadim dan hadis tu boleh ke tak boleh berkumpul dalam satu tempat atau satu masa atau satu perkara, satu keadaan. Selesai firqah yang ketiga. Kan masuk al-firqatur rabi'ah, firqah yang keempat. Ta'ifatun min ahli dhalal yutafarrasu fihim makhayiluz zakai wal fatanati. Ini kelompok-kelompok yang sesat. Kelompok-kelompok yang sesat, tapi yutafarrasu, dirasakan, difirasati. Kita dapat merasakanlah. Yutafarrasu dibaca majhul. Fihim, pada mereka, makhayiluz zakai, iaitu pemikiran-pemikiran yang cerdas, wal fatanah, dan bijaksana. Maksudnya makhayil jawabnya khayal lah, iaitu benda yang tergambar dalam pemikiran. Dirasakan mereka itu orang yang cerdas lah, maknanya walaupun dia berada di pihak yang batil, tapi dia masih lagi orang yang cerdas, bijaksana, profesional lah. Wa yutawaqqa'u minhum qabulul haqqi bima i'tirahum fi aqaidihim minar raibah. Dan yutawaqqa'u, diharapkan, minhum, daripada mereka, qabulul haqqi, penerimaan kebenaran, bima i'tirahum, dengan apa-apa yang datang, fi aqaidihim, pada akidah-akidah mereka, minar raibati, daripada keraguan. Walaupun dia tak menganggap itu satu keraguan lah. Au bima yulinu qulubahum, apa yang akan melembutkan qulubahum, hati-hati mereka, liqabulit tashkik, untuk menerima tashkik, keraguan, bil jibillati wal fitrah, dengan watak yang semula jadi atau dengan secara tabiat. Ini kelompok yang keempat. Dia orang ni dah memang jelaslah firqah yang batil. Contohnya Mu'tazilah ke, Syiah ke, Khawarij ke, Mujassimah ke, Musyabbihah ke, Wahabiyah ke, siapa-siapalah yang batil lah. Tapi dia orang ni orang yang profesional, orang yang ada akal, masih boleh diajak berbincang lagi, dan dia boleh fikirlah. Fahaulai yajibu at-talattufu bihim fi istimalatihim ilal haq. Maka mereka-mereka ini wajib kita berlembut dengan mereka di dalam istimalatihim ilal haq, dalam mencari kecenderungan ataupun menuntut kecenderungan mereka kepada kebenaran. Maksudnya nak suruh dia tu condong ataupun cenderung kepada perkara yang hak tu, masih ada kemungkinan. So kita dengan cara berlembut dengan mereka. Wa irsyadihim ila i'tiqadis sahih, dan menunjukkan atau kepada istimalatihim itulah, wa irsyadihim ila i'tiqad as-sahih, dan dalam kita menunjukkan mereka kepada akidah-akidah yang sahih, la fi ma'radil muhajjah wat ta'assub, dan bukan pada jalan ma'rad, maksudnya jalan muhajjah wat ta'assub, iaitu membangkang, berhujah, berdebat yang boleh mengalahkan hujah dia, menundukkan hujah dia lah. Wat ta'assub, dan juga dengan cara ta'assub. Jadi bukan dengan cara tu. Cara dia talattuh. Ini Wahabi dengan ahli sunnah
Bila berdebat, jom kita buat diskusi perdebatan. Tak tahulah, niatnya mungkin nak talatuh lah kot. Tapi kadang-kadang jadi ta'assub, jadi berdebat, jadi yang tak diingini lah. Fa inna zalika yazidu fi da'awad dalal. Kerana yang demikian itu akan menambahkan kepada dawa'id dalal, iaitu dakwaan kesesatan. Wa yuhiju bawa'isut tamadi wal israr, dan membangkitkan dorongan-dorongan untuk lebih derhaka dan lebih degil lagi. Dia ada pegang dengan satu pegangan. So kita kalahkan dia, kita rendahkan dia, dia malulah kan. Tapi orang tu bila dah kena macam dia takkan mengalah, dia lagi bertambah degil lagi, bertambah dia menentang lagi sebenarnya. Biasanya macam tu dia punya akibat dia. Wa aktsarul jahalati innama rasakhat fi qulubil awam bi ta'assubi jama'atin min jahal ataupun juhal. Jahal boleh, juhal boleh. Kalau juhal tu jamak bagi jahil, kalau jahal tu sirat mubalaghah, yang sangat jahil lah. Ahlil haq azharu al-haqqa fi ma'radi tahaddi wal idla. Kebanyakan kejahilan-kejahilan yang rasikhat ataupun rasakhat, yang terpahat fi qulubil awam, di hati-hati orang awam ini, bi ta'assubi jama'atin, kerana ta'assubnya sebahagian kelompok, min juhali ataupun jahali ahlil haq, kejahilan ahli-ahli hak. Maksud kejahilan apa? Bukan kejahilan dia ni dari tak kerti apa, dari segi cara untuk mengatasi golongan ni, golongan sesat ni, golongan yang menyalahi ahli sunnah ni. Cara tu dia jahil. Maksudnya dia ta'assub dengan dia punya kebenaran tu, memang kebenaran, tetapi cara dia tu, cara dia dengan merendahkan, menghina, ialah nak kalahkan orang tu lah kan. Bila orang dah kalah ni, dia malu. Bila dia malu, dia geram lah. Dia dipermalukan depan orang ramai pula tu, akhirnya dia akan jadi geram, dia akan bertambah kuat lagi dia punya pegangan dia yang dia tak kira dah. Walaupun dia tak nampak dah kebenaran lah maksudnya. Azharu al-haqqa fi ma'ridit tahaddi wal idla. Mereka menzahirkan, menampakkan akan kebenaran itu dengan jalan cabaran dan celaan. Tahaddi maksudnya cabaran, mencabar. Wal idla, dan celaan dengan mencela. Cabar, aku cabar kau lah, kalau berani jom kita berdebat lah. Lepas tu tengah-tengah debat, ada ke ni bodoh, macam-macam keluar lah, betul kan. Itu memang takkan selesai, bertambah teruk lagi lah permusuhan. Wa nazaru ila du'afa'il khusum bi'ainit tahqir wal izra'. Dan mereka melihat kepada musuh-musuh yang lemah itu dengan pandangan yang rendah dan menghina. Ni semua jahil murakab ni semua tak tahu apa ni. Ni tak belajar, ni macam-macam lah. Tapi kalau dalam grup ni kadang-kadang saya sebut tu untuk tuan-tuan ni lah, bukan kita berdebat dengan dia orang Sebab yang tengok ni semua ni insya-Allah lah di pihak kita kan. Kadang-kadang saya sebut dia orang tu jahil, saya tak, ni kan grup private lah, minta maaf. Ustaz ni cakap macam tu, dia pun cakap dia orang tu jahil juga lah. Ni saya cakap depan korang, depan dia orang tak, jangan pandang saya okey. Ini maksudnya bila berhadapan dengan dia tu jangan kita hina dia orang lah. Fasarat min bawatinihim dawa'il mu'anadah wal mukhalafah. Bangkit ataupun tumbuh daripada batin-batin mereka dakwaan-dakwaan untuk penentangan dan penyalahan. Warasakhat fi nufusihim al-i'tiqadatul batilah. Maka semakin terpahatlah, semakin kukuhlah dalam diri mereka i'tikad yang batil. Wa asra 'alal ulama'il al-mutalattifin mahwuha. Maka menjadi sukarlah bagi ulama-ulama yang lembut ni untuk menghilangkannya ma'azuhuri fasadiha, bersama dengan jelas kefasadatannya. Disebabkan oleh
ahli sunnah sendiri yang yang ta'assub, yang menghina khusum ni, lawan kita daripada ahli batil ini akan menyebabkan bertambah teguh dia punya akidah batil dia, yang mana susahlah bagi ulama-ulama yang jenis lembut-lembut ni, yang ada hikmah ni, nak menghilang ni dah susah dah. Asalnya benda tu boleh dihilangkan, boleh dijelaskan dengan talatuf, dengan lembut, dengan cara yang baik, tapi itulah dia, ada setengah tu kan jenis menghina pihak lawan macam-macam lah, merendahkan, mengecilkan, menghina, menyebabkan dia jadi gebah, dia marah, dia bengang, dia rasa terhina, akhirnya dia aku tetap dengan pendirian aku. Maka susah dah lepas tu. Lepas tu datanglah ulama-ulama yang lembut ke, yang hikmah ke, payah dah. Dan memang payah dah lepas tu. Hatta intaha ataupun hatta intaha at-ta'assubu bi ta'ifatin ila an i'taqadu anna al-hurufa allati nataqu biha fil hali ba'da sukuti anha tulal umri qadimatun. Contoh memang kita dibagi, sehingga dia punya ta'assub tu sampai kepada satu kelompok kepada beriktikad bahawa huruf-huruf yang mana disebutkan kan pada masa sekarang fil hal lah, ba'da sukuti anha tulal umri, setelah diam bertahun-tahun, adalah qadim. Akhirnya dia kata kalam Allah Ta'ala itu qadim. Itu kalam Allah tu berhuruf, bersuara. Huruf dan suara itu qadim. Lepas tu ahli sunnah tekan dah, ini mana boleh huruf suara qadim, huruf suara benda tu yang baru, hudus, dan hudus tidak boleh qaim pada zat Allah Ta'ala. Tekan last kali dia geram, dia kata apa, bacaan kita ni lepas kita diam bertahun-tahun pun, lepas tu kita baca itu pun qadim. Asalnya tak sampai ke situ pun. Cuma dia kata kalam, maksud apa, kalam tak boleh nak tak boleh nak tasawurkan kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ni ala sabilil adat lah. Kebanyakan orang ni dia lebih kepada adat saja, dia banyak qiyas ghaib ala syahid kan. Apa yang dia saksikan syahid di sini, itulah yang dipikir terhadap ghaib, iaitu Allah Ta'ala. Jadi kalam tak ada huruf, tak ada suara, tak panggil kalam. Tetap belajar jurumiyah ke? Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Tak belajar ke? Maknanya dia agak terpengaruh sikit dengan hukum adat ataupun benda-benda hudus ni. Maka bila kita kalam Allah tak bersuara, tak berhuruf, dia tak boleh nak tasawur lah. Jadi dia kata kalam Allah qadim dengan huruf, dengan suara. So ahli sunnah zaman tu tekan, mana kau ni jahil murakkab, kau ni bodoh, mana boleh Allah Ta'ala itu yang qadim padanya qaim, benda-benda yang hawadis. Tekan dengan lala dia punya geram. Al-Quran mana dia kata yang kita baca tu pun setelah kita senyap berapa tahun sekali pun, baru je baca, tetap qadim juga. Sampai jadi macam tu. Walaula istila'us syaitan biwasitatil inad wa ta'assubi lil ahwa. Kalaulah tidak kerana penguasaan syaitan dengan perantaraan pengingkaran dan ta'assub bagi hawa nafsu, lama wajada ataupun lama wujida mislu hadhil i'tiqad, tidak akan didapati i'tiqad seperti ini mustaqirran fi qalbi majnun fadlan an qalbil aqil. Tak akan dapati bahawa i'tiqad ni menetap di hati-hati majnun. Majnun di sini maksudnya kalau dah kata huruf yang kita cakap, suara yang kita qadim tu dah kategori majnun lah sebenarnya, tapi bukan majnun hakiki, atau boleh jadi majnun yang betul lah ni. Apalagi lebih-lebih lagi an qalbil aqil. Tak mungkin. Yalah syaitan yang bila dia dah marah kan, bila orang marah Nabi kata syaitan akan menguasai dia. Jadi tengah-tengah duk marah tu, syaitan bisik-bisik lagi akidah yang batil, dia lagi menjadi-jadilah akhirnya. Sebab apa? Sebab kita yang menjadi sebab dia jadi macam tu. Mana kata Imam Ghazali lah, maknanya orang yang ahli hak yang dia ni tak reti nak ambil hati orang. Maksudnya tak reti nak menerangkan kebenaran. Menyerang je, bukan menerang.
Asyik serang je. Lala dia ni kalah hujah, dia jenis tak mau mengalah pun juga. Bila kita dah manusia ni automatik kan, ghalibnya lah adatan manusia ni, kalau dia diserang, dia geram, dia marah. Kalau kita ada approach dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, insya-Allah mungkin dia boleh berubah. Fal mujadalatu wal mu'anadatu da'un mahdun la dawa'a lahu. Adapun mujadalah, perdebatan, mu'anadah, pengingkaran, ataupun apa sajalah bentuknya perdebatan, pertengkaran, da'un mahdun la dawa'a lahu. Semata-mata penyakit yang mana tidak ada ubat sama sekali baginya. Falyahtaris al-mutadayyinu minhu jahdahu. Maka hendaklah orang yang beragama ini menjauhi perkara tersebut semampu yang mungkin dengan bersungguh-sungguh. Wal yatruk al-haqda wal daghinata. Dan hendaklah dia meninggalkan dengki, hasad dan dengki lah. Meninggalkan hasad dan dengki. Wal yanzur ila kafati khalqillahi bi'ainir rahmah. Dan hendaklah mereka memandang kepada seluruh manusia dengan pandangan rahmat. Wal yasta'in birrifqi wal lutfi. Dan hendaklah dia membantu dengan kelembutan dan kehalusan. Fi irsyadi man dhalla fi min hadhil ummah. Di dalam memberi petunjuk kepada orang yang sudah sesat di kalangan umat ini. Wal yatahaffaz minan nakdi. Dan hendaklah dia menjaga daripada benda-benda yang buruk. Allazi yuharriku minad dhalli da'iyatad dalalah. Yang akan menggerakkan daripada orang-orang yang sesat ini, da'iyatad dalalah, di dalam menyeru kepada kesesatan. Bahaya ni. Maksudnya kita punya sikap kita yang keras, yang buruk menangani mereka itu menyebabkan dia bukan saja dia beriktikad benda yang batil, bahkan dia menyeru pula orang lain kepada benda yang batil. Dia nak cover balik dia punya malu dia akan cari pengikut. Dia akan cari pengikut supaya tengok pengikut aku yang like aku, yang like aku, follower aku lagi banyak, puluh-puluh ribu, ratus ribu. Kau kata kau betul, mana kau punya follower kau, mana yang like kau berapa je, berapa kerat je pun. Alah, ahli grup 6,000, 5,000, aku 30,000 lah. Aku punya ahli grup 100,000 lah, yang like aku 100,000 lah. Dia akan menyeru kepada kesesatan tu. Maknanya apa yang dia pegang tu, yang kita hentam, dia geram, dia pun dah mendakwahkan kesesatan dia. Ramai pula pengikut dia tu, dia pula tu handsome, pandai cakap, pandai buat lawak. Lepas tu ada pangkat, lepas tu PhD sampai 10, jawatan-jawatan mufti dan sebagainya, ambil kau. Sebab apa kita? Bukan kita lah. Maksudnya orang yang bertindak melulu tanpa ada hikmah, kebijaksanaan, walaupun di dalam memperjuangkan kebenaran. Dengan kelompok ni lah, kan ada 4 firqah ni, ni masing-masing ada juga. Ada yang kelompok yang kedua tu yang kata cara dia dengan pedang, dengan tombak cemeti je, itu lain lah. Ini kelompok yang keempat ni, yang golongan ahli bid'ah yang profesional. Kita kena dekati dengan, sebab dia orang ni tak suka keras-keras. Walaupun kita benar tapi cara kita keras, dia tak boleh menyampah. Kan, jangankan ni kita keras sikit, kita cakap kasar sikit, dia orang tak suka dah. Sebab golongan ni kadang-kadang dia lembut, dia orang ni jenis orang profesional, yang jenis tak suka benda-benda macam ni. Jadi dia tak mau dengar, dia tengok sikap kita je tak mau dengar dah. Itu masalah. Yang diorang kelompok yang batil ni pula, dia lembut dengan Al-Quran, hadis, kan? Itulah kesilapan kita. Waliyatahaqqaq anna muhayyijad da'iyatil israr. Susah naklah mentahkikkan bahawa sesungguhnya yang membangkitkan dakwaan kepada kedegilan bil inad, dengan penentangan wa ta'assub, ataupun dan juga ta'assub, mu'inun ala israri ala bid'ah, membantu kepada berterusannya perkara-perkara yang bid'ah. Maknanya benda ni akhirnya apa jadi? Akhirnya bid'ah itu berterusan.
berterusan. Kerana pihak-pihak yang sesat itu dia tak berhenti daripada kesesatan dia, tak berubah, bahkan makin kuat, bahkan dia menyeru pula dia punya bid'ah dia itu ataupun kesesatan dia, dan bertambah-tambah lagi dan berterusan. Sebabnya kita, puncanya kita. Wa matalabun bi uhdati i'anatihi fil qiyamah. Ini yang paling bahaya ni. Dan ada tuntutan, akan dituntut dengan tanggungan membantunya pada hari kiamat. Maksudnya sebab dia lah. Kita menjadi penyebab, mana kita berdebat dengan dia, kita hina dia, rendahkan dia, akhirnya dia tak mengaku kalah, dia makin kuat dia punya pegangan kebatilan dia, lepas tu dia menyeru pula lagi, lepas tu berterusan dia yang sambung-sambung lagi lah, pengikut dia sambung lagi, akhirnya Allah Ta'ala tanya kita di akhirat, kita jawab, kita tanggung. Kenapa engkau layan dia macam tu? Kenapa engkau tak hadapi dengan cara yang aku firmankan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kan Allah kata, wajadilhum. Tak apa, mujadalah, tak ada masalah. Walaupun maksudnya Imam Ghazali kata di sini kan, mujadalah tadi semata-mata penyakit yang tidak ada ubat. Maksudnya mujadalah yang inilah yang tak ikut cara Islam lah, yang tak ikut seperti mana yang disuruh oleh Allah dan Rasul, iaitu Allah sebut juga wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh bermujadalah. Nabi-nabi kan bermujadalah semua dengan umat-umat dia. Tapi dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah kan. Bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Dengan cara yang hikmah, kebijaksanaan, dengan bijaksana, dengan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Tak perlu kita nak tengking-tengking, maki-maki, rendahkan dia. Kan? Benda yang sama je, kita nak bagi hujah dekat dia je, cakap dengan baik, selesai. Kenapa nak perlu emosi? Tapi memang ada orang lah, dia tak semua orang boleh macam tu. Macam saya pun ada lagi unsur-unsur unsur-unsur marah tu kuat juga dalam diri saya ni. Mungkin muda lagi kot, nak kata muda tak muda dah 40 lebih lah. Tapi geram tu ada tu. Dia ada orang yang perangai macam Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar terus pedang je. Silap sikit, ya Rasulullah pancung. Sikit-sikit, ya Rasulullah aku pancung. Abu Bakar Siddiq kan lembut. Sayyidina Osman lembut. Dia ada orang memang watak dia ganas garang. Jadi yang watak ganas garang ni, keras ni, jangan ke depan kan. Ke depan kan sekejap lagi dia melenting kan. Walaupun yang dibawa itu benar. Tapi musuh ataupun pihak lawan akan melihat dari segi akhlak dia, cara berkata-kata tu, akhirnya menyebabkan tak mau dengar lah. Bila hati dah tak mau dengar, tak gunalah kita berdebat pun, dia tak mau dengar lah. Akhirnya dia, sebab itu dia akan menjadi bertambah kukuh dia punya akidah yang salah itu. Bahkan dia mendakwa, menyeru lagi kepada orang lain kepada akidah dia, nak cari sokongan, kata dia ni betul, ramai orang ikut dia. Dan akhirnya benda tu berterusan sampai hari kiamat nanti, kata Imam Ghazali, kita itu akan dituntut oleh Allah Ta'ala. At least kita kena jawab lah, kenapa kau tak berdebat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang mau'izatul hasanah, dengan talatuf. Kenapa? Kita jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Saya terpaksa start awal sikit hari ni sebab ada program recording Nurflix tu. Dalam 10.30 tu dibangi. Tahu kan Nurflix? Tak tahulah bila nak keluar. Dah ada yang filmnya dah keluar. Nurflix, tahu kan? Nurflix ala-ala Netflix lah. Tapi yang Islami punya lah. Siapa ni Brother Shah punya. Shah Brothers tu. Dia CEO lah Nurflix. Dia orang panggil saya untuk buat rakaman bahagian turas akidah. Jangan lupa subscribe. Sebulan RM33 kot, nak silap. Macam Netflix lah. Tapi filem-filem dah keluar. Light and Love, apa lagi dah, ada 7 filem tak silap. Kemudian yang bahagian turah ada Habib Ali, ada Ustaz Syed Kadir Jufri, ada siapa lagi, Ustaz Lutfi Muharram, Maulana Helmi. Saya bagi akidah lah. Singkat-singkat je, ini untuk rancangan pertama ni yang basic lah. Saya baca Risalah Tauhid Imam Bajuri, simple, ringkas.
ikut turutan lah. Nanti dah selesai rakaman untuk yang basic, naik sikit kitab, pergi naik sikit macam tu lah. Tapi dia tak boleh macam ni lah. Kalau macam ni saya ni grup saya kan, jadi saya dengan bersahaja selamba je lah. Saya tak formal sangat dalam grup saya ni, minta maaf lah. Saya anggap macam kawan-kawan ni semua ni. Dan ustaz-ustaz saya pun ramai dalam ni. Di Nurfri ada rakaman, tapi sikit lagi boleh lah kot, insyaAllah sempat. Nak baca satu lagi, Tamhidus Salis. At-Tamhidus Salis, bentangan yang ketiga. Fi bayani, pada penjelasan, annal istighala, sesungguhnya sibuk bihadzal ilmi, dengan ilmu ini, min furudil kifayat, daripada fardu kifayah. Maknanya menyibukkan ilmu bukan fardu ain. Maknanya mula-mula kan, tamhid pertama Imam Ghazali kata ilmu ini muhim, penting dalam agama kita. Kemudian tamhid kedua dia kata walaupun penting, tetapi bukan penting untuk semua orang, untuk sebahagian orang saja. Sebahagian yang lain yang lebih baik tinggalkan. Kemudian dia turun ni, yang penting bagi sebahagian orang ni pun hukum dia bukan fardu ain, fardu kifayah je. Dia turun. Dia punya kepentingan ilmu kalam ni, akhirnya hukum dia pun walaupun penting bagi sebahagian orang, tetapi bukan fardu kifayah, bukan fardu ain, hanya fardu kifayah sahaja. Fardu kifayah ni maknanya bila ada orang yang melaksanakannya, gugurlah kewajipan bagi yang lain. Dia punya lingkungan dia itu boleh jadi satu qaryah, boleh jadi satu mukim, boleh satu daerah atau satu negeri, melihat kepada keadaan dan suasana tempat tu lah. Yang penting tujuannya seperti mana yang telah kita bagi tahu sebelum ni, nanti Imam Ghazali akan terangkan lah. Maknanya yang penting bila ada orang bermasalah dalam akidah, ada keraguan, kita sempat menyembuhkan atau menghilangkan keraguan dia sebelum dia mati lah. Sebelum dia berubah kepada kelompok sana tu, yang akhirnya akan dia tetap di sana. Perlu. Kalau tak ada orang juga nak menghilangkan, habis tanggung dosa semua. A'lam, ketahuilah, anna tabahhura, sesungguhnya tabahhur fi hadzal ilmi wal istighala bi majami'ihi laisa min furudil a'yan bal huwa min furudil kifayat. Tabahhur ni mendalami lah, maksudnya mendalami. Asalnya daripada bahrun tu, laut dengan lautan yang dalamnya. Tabahhur mendalami dalam ilmu ini dan sibuk bi mujami'ihi ataupun mujami'ihi atau majami'ihi. Laisa min furudil a'yan bal huwa min furudil kifayat, bukanlah daripada fardu ain, bahkan dia hanya fardu kifayah. Maksud mujami' ataupun majami' itu mungkin majma' lah, kumpulan-kumpulan perbahasan daripada ilmu ni kot. Maksud dia wallahu alam. Fa amma annahu laisa min furudil a'yan, adapun sesungguhnya ilmu ini bukanlah daripada fardu ain, faqad ittadha laka burhanuhu fit tamhidis tsani, sungguh telah menjadi jelas bagi kamu burhannya, maksudnya burhanuhu, bukti-buktinya lah, fit tamhidis tsani, pada tamhid yang kedua. Tamhid yang kedua tu dia bahaskan 4 kelompok tu, di situ jelaslah kenapa dia tak jadi fardu ain. Kalau fardu ain, bila golongan-golongan yang yang kurang akalnya, lemah akalnya, yang ghalis, yang jafi tu semua berdosa semualah. Maknanya manusia-manusia yang profesional tu pun kadang-kadang tak faham kan. Macam mana nak suruh jadi benda dia wajib kena kuasai ilmu kalam, nanti banyaklah yang berdosa. Jelaslah mana tak mungkin kan, benda ni fardu ain tak mungkin. Iz tabayyana annahu laisa yajibu ala kafatil khalqi illa tasdiq al-jazim. Kerana jelas sesungguhnya bukanlah wajib ke atas setiap manusia atau keseluruhan manusia itu, melainkan tasdik yang jazim. Maksudnya yang wajib ain tu, fardu ain tu adalah beriktikad atau tasdik, maksudnya beriman lah. Tasdik fil qalbi, maksudnya beriman dengan hati.
yang tabi' bagi ma'rifat, iaitu i'tiqadul jazm itu mutabiq lil waqi' lah, andalil ataupun tidak, iaitu itu sebenarnya yang wajib. Beriman itu yang wajib. Wa tathhirul qalbi anir raibi wasyakki fil iman. Ini yang kedua. Yang kedua yang wajib, yang pertama yang wajib tasdiq bil qalbi lah, apa yang mana yang wajib diiktikadkan itu wajiblah bagi semua orang. Contoh yang paling mudah, rukun iman yang 6 itulah, itu wajib bagi semua orang. Kemudian tathhirul qalbi anir raibi wasyakki fil iman, dan membersihkan hati daripada keraguan-keraguan dan raib dengan syak tu sama, tetapi raib ni lebih halus lagi. Raib ni sedikit pun tak boleh ada keraguan. Kalau syak tu berbelah bahagi, keraguan yang berbelah bahagi. Kalau raib ni ada sedikit keraguan pun tak boleh, perlu dibersihkan segera. Betul lah kata kan Quran kan, zalikal kitab la raiba fihi. La raiba, sedikit keraguan pun tak. Allah tak kata la syakka fihi, la raiba fihi. Raib ni maknanya sikit pun tak boleh ada keraguan dalam akidah yang asas lah, yang usul. Wajib menghilangkan. Contohnya Allah wujud. Aku percaya Allah wujud, tapi 99.99%, 0.001% aku rasa Allah mungkin tak wujud. Oi, na'udzubillah. Itu perlu dibersihkan. Dia kena 100%. Dia tak boleh, bab tu dia tak boleh. Kecuali kalau benda yang mukhtalafiyah bertempat tak bertempat, aku rasa mestilah bertempat lah, aku rasa itu tak apa lagi, tak sampai kafir lah. Tapi walaupun benda tu benda batil, dah terkeluar ahli sunnah kata tak bertempat, tapi taklah sampai kufur. Tapi itu wajib dibersihkan juga. Wa innama tasiru izalatu syakki fardu ainin fi haqqi man i'tarahu asyakku. Hanya saja tasiru izalatu syakki menjadi menghilangkan keraguan itu sebagai fardu ain fi haqqi man, pada orang-orang yang i'tarahu syakku, yang datang kepadanya keraguan. Tapi kalau orang yang sudah ada keraguan yang tak hilang-hilang, itu wajib dihilangkan. Itu berkadar seperti mana yang dibahaskan tadilah, berkadar dengan kadarnya lah, secukupnya. Yang penting syak tu hilang, itu wajib. Asalnya tak wajib lah, maknanya wajib li ghairihi dipanggil. Wajib li ghairihi maksudnya asalnya tak wajib, tetapi kerana datang keraguan, disebabkan keraguan itu, maka wajib menghilangkannya, dia jadi wajib li ghairihi lah. Fa in qulta falima sara min furudil kifayat wa qad zakarta anna aktsaral firaqi yadurruhum zalika wa la yanfa'uhum. Fa in qulta ni jika kamu berkata, maksud jika kamu iskal, jika kamu timbulkan pertanyaan lah, jika kamu macam confused sikit, kenapa dia jadi fardu kifayat? Waqad zakarta anna aktsaral firaqi yadurruhum zalika la yanfa'uhum. Sebelum ni kamu dah Imam Ghazali lah maksudnya sebutkan bahawa kebanyakannya ilmu kalam ini dia membahayakan kebanyakan dan tidak memberi manfaat lah. Dia ada dua tu, membahayakan, tidak memberi manfaat. Dia tak semestinya kedua-duanya. Ada yang membahayakan. Bila membahayakan tu jelaslah tak memberi manfaat. Tetapi ada yang di tengah-tengah lah, bahaya pun tidak, manfaat pun tidak. Dia ada yang pertama memberi manfaat, yang kedua membahayakan, yang ketiga manfaat pun tak ada, bahaya pun tak ada. Maksudnya sia-sia jugalah kan, walaupun tak ada bahaya tetapi tak ada manfaat pun, nak buat apa kan. Maknanya kebanyakan kelompok-kelompok yang disebutkan tadi, empat-empat tu, tiga kelompok yang bahkan kita kata secara, kalau nak secara adil, dua kelompok tu langsung tak bermanfaat lah. Dua kelompok tu masih ada kemungkinan bermanfaat. Bukan dikatakan bahawa benda tu memang memang pasti dapat manfaat pun tidak. Dua kelompok lagi tu golongan profesional yang dari segi ahli hak ataupun ahli batil itu, maksudnya kelompok yang yang ketiga ni, yang keempat tu lah. Boleh jadi ada manfaat, boleh jadi tak ada manfaat juga kat dia orang. Boleh jadi.
Tapi yang 1 dan 2 tu confirm confirm tak beri manfaat dan bahkan boleh menjadi mudarat. Bahkan boleh menjadi mudarat kepada mereka. Maka di sini kenapa dia jadi fardu kifayah kalau orang kata membahayakan sebahagian kelompok dan bahkan tak memberi manfaat pun secara yakinlah kepada kebanyakan kelompok. Maka Imam Ghazali jawablah, fa'lam ketahuilah annahu qad sabaqa anna izalatash syukuki fi usulil aqaid wajibatun. Ketahuilah sesungguhnya telah pun berlalu keterangan sesungguhnya menghilangkan keraguan itu di dalam usul akidah wajib hukum dia. Dia jadi fardu kifayah kerana apa? Kerana menghilangkan keraguan dalam akidah itu wajib. Maka dia jadi wajib li ghairihi jugalah. Tapi di sini dilihat dari sudut fardu kifayah, maksudnya tak perlulah semua orang menguasai. Dia ada 2 lah. Satu, orang yang beriktikad. Kemudian yang kedua, orang yang ada keraguan dalam iktikad dia. Dan yang ketiga, orang yang boleh menghilangkan keraguan itu. Jadi ada orang yang dia beriktikad dan ada keraguan dalam iktikad, tapi dia tak reti nak hilangkan keraguan tu. Maka mesti kena ada doktor dia, kena ada tabib dia, kena ada ulama yang boleh menghilangkan. So maksudnya di sini mempelajari ilmu macam mana nak menghilangkan keraguan bagi setengah orang yang mana dia ni boleh dijadikan rujukan oleh orang yang datang keraguan tapi tak tahu cara nak hilang. Kalau orang yang belajar ilmu kalam datang keraguan, dia hilangkan sendirilah dia dah belajar ilmu. Dia macam doktor kan, doktor dia sakit. Doktor pun sakit juga. Doktor kalau sakit dia tahulah macam mana nak hilangkan kan, sebab dia doktor. Tapi kalau orang sakit, macam mana dia nak hilangkan kalau dia tak tahu? Kalau benda-benda sakit sikit-sikit, luka, sakit kepala, bolehlah dia cari ubat. Tapi kalau penyakit yang dia pun tak tahu apa punca dia, apa ubat dia kena pergi jumpa doktor. Jadi hukum fardu kifayah ini, kenapa dia jadi fardu? Kerana menghilangkan keraguan itu adalah wajib hukumnya. Wa'tiwaru syakki ghairu mustahilin wa in kana la yaqau illa fil aqal. Dan datangnya ataupun tersebarnya keraguan itu, i'tiwar tu macam bertukar-tukar, berubah-ubah lah, ataupun datangnya keraguan itu ghairu mustahilin, tak mustahil. Maksudnya keraguan itu tidak mustahil. Maka boleh kita nak kata wajib tu tidak jugalah. Maksudnya benda yang harus, maknanya kita tahu kan syaitan. Takkan syaitan berpuas hati, iblis dengan syaitan ni berpuas hati dengan akidah umat Islam. Nak biarkan begitu saja, tak mungkin kan? Nak kata mustahil adatan tu boleh jugalah, tapi aklan tu tak juga kan. Tapi maknanya keraguan ni datang bukan benda yang mustahil lah. Bila kita menafikan mustahil, maka jadinya kita isbatkan sama ada wajib atau harus. Di sini kita kata haruslah, secara akal benda tu harus. Berlakunya keraguan itu benda yang harus. Kerana apa? Kerana yang pertama, syaitan iblis tak mungkin dia tenang-tenang dengan akidah umat Islam, tak mungkin. Ataupun firqah-firqah batilah yang dah tersebar ni, ideologi diorang tu mungkin, apalagi zaman sekarang ni, dengan mudahnya akses maklumat-maklumat yang tak dikendaki pun, ini datang mengetuk pintu telinga kita, pintu mata kita, pintu hati kita, lambat-lambat kan melalui media-media sosial ni. So kita kata harus, benda tu tak mustahil terjadinya keraguan. Dan bila keraguan tu ada dan dia menyerang sesiapa pun, maka wajib dihilangkan. Walaupun dia kata di sini la yaqau illa fil aqal, walaupun tak ramai lah yang ragu kan. Contohnya orang sihat dengan orang sakit, siapa yang banyak? Orang sihat lah banyak, orang sakit kan, sakit zahir lah tak banyak. Orang yang berbanding lah, jika dibandingkan dengan orang yang sihat, dah tentu orang yang sihat lebih banyak daripada orang yang sakit. Tapi kalau hospital kita pergi sekarang 24 jam penuh kan. Tapi berbanding dengan yang sihat, lebih banyak yang sihat. Maksudnya orang yang ragu akidah ni pun taklah banyak sangat berbanding dengan orang yang akidah yang sahih. Thumma da'watu ilal haqqi bil burhani liman huwa musirrun alal batil. Kemudian ad-da'watu, seruan ataupun dakwah, ilal haq, kepada kebenaran, bil burhan, dengan burhan-burhan, bukti yang nyata lah. Liman huwa musirrun alal batil, bagi orang yang berterusan
atas kebatilan. Wa muhtamilun, dan dia ni ada ataupun memilikilah bizakaihi, dengan kecerdasannya, li fahmil barahin, untuk memahami burhan-burhan atau bukti-bukti yang nyata tersebut. Muhimmun fid din, satu perkara yang penting dalam agama. Summa la yab'udu an yasura mubtadi'un yatasadda li ighwa'i ahli al-haq bi ifadati syubhati fihim. Kemudian tidaklah dianggap satu perkara yang jauh, benda yang maksudnya benda yang jauh lah, benda yang tak mustahil. An yasura, bangkit, mubtadi'un, orang yang bid'ah, wa yatasadda li ighwa'i ahli al-haq, bersedia untuk menyesatkan ahli-ahli hak, bi ifadati syubah fihim, dengan menuangkan keraguan di kalangan mereka. Dia ahli batil ni pun dia bukan duduk diam. Kelompok-kelompok batil ni dia bukan duduk diam kan, dia faham, lepas tu dia senyap-senyap. Dia pun menyebarkan juga dia punya kefahaman kebatilan dia, sebab dia orang ni sangka apa yang dipegang itulah benar. Maka dia memandang kepada ahli sunnah wal jamaah atau ahli hak itu satu kebatilan, dan dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, dia mengaku dia ahli hak. Jadi dia akan menyebarkanlah apa yang dia disangka hak tu, disangka benda tu benar, ahli sunnah. Kan sekarang ni berebut kan, masing-masing mengaku dia lah ahli sunnah, dia lah yang paling ikut Quran hadis, dia yang paling ikut salaf dakwaan. Jadi dia menyangka dia yang betul, kita yang salah. Kita di ahli sunnah ni, Asy'ariyah, Maturidiyah ni semua tak betul, sesat. Kelompok termasuk dalam 72 kelompok yang sesat. Tahu tak tahulah korang. Setiap tahun tu di Madinah tu, setiap tahun dalam kuliah Fakulti Usuluddin, Aqidah dan Usuluddin ni, setiap tahun di Madinah ada mesti ada tesis PhD yang mengkritik Asy'ariyah. Wajib setiap tahun mesti kurang-kurangnya satu. Mesti kena ada tajuk tesis dia, antaranya mengkritik Asy'ariyah dan mengeluarkan mereka daripada neraca Ahlussunnah wal Jamaah. Menimbang Asy'ariyah dengan neraca Ahlussunnah wal Jamaah yang menurut mereka lah. Menurut mereka Ahlussunnah tu Ibn Taymiyah and the gang tu je lah. Selain daripada tu semua ahli bid'ah. Dia orang pun menyeru kepada dia punya. Fala budda mimman yuqawimu syubhatahu bil kashfi, maka tidak daripada orang yang yuqawimu, bangkit, menegakkan hujah-hujah untuk membatalkan syubhah-syubhah mereka dengan singkapan-singkapan. Wa yu'aridu ighwa'ahu bit taqbih, dan menentang kesesatan mereka itu dengan menganggap kesesatan itu satu perkara yang buruk. Wala yumkinu zalika illa bil ilmi, dan tidak mungkin melakukan perkara tersebut, membatalkan seruan-seruan dakwah-dakwah batil ini, melainkan dengan ilmu. Wala tanfaku al baladu an amsali hadhil waqa'i, dan tidak pernah terpisah sesebuah negara atau negeri itu daripada contoh-contoh ini yang terjadi. Fa wajaba an yakuna fi kulli qatrin minal aqtar, maka wajib adanya pada setiap daerah daripada daerah-daerah siqa'in minal asqa', daerah jugalah, ataupun qatar dengan siqa' ni maknanya daerah-daerah. Qaimun bil haq, menegakkan kebenaran. Mushtaghilun bihadzal ilmi, sibuk dengan ilmu ini, iaitu ilmu kalam. Wa yuqawimu du'atal mubtadi'ah, dan menghadapi dakwaan-dakwaan ahli bid'ah. Wa yastamilu al-ma'ilin anil haq, dan cenderung menuntut kecenderungan orang yang cenderung daripada hak, maknanya yang berpaling daripada kebenaran. Maksudnya menarik orang-orang yang telah jauh daripada kebenaran kepada cenderung kepada kebenaran. Wa yusaffi quluba ahli sunnah an awaridis syubhah, dan membersihkan hati-hati ahli sunnah daripada syubhah-syubhah yang mendatang. Awarid ni benda yang mendatang, syubhah-syubhah yang mendatang. Falau khala anhu al-qatru, kalaulah satu daerah itu sepi daripadanya, maksudnya tak ada orang yang nak melakukan perkara tersebut, harija bihi ahlul qatari kafatun, maka berdosalah seluruh ahli daerah tersebut.
kama law khala 'anit tabi wal faqih, seperti mana daerah tersebut tidak ada doktor ataupun faqih, sama saja. Doktor ni kan fardu kifayah, tabib ni, doktor mengubat orang sakit ni fardu kifayah. Begitu juga faqih, mana orang yang mengajar fiqh, orang yang mengajar ilmu fiqh fardu ain ini pun fardu kifayah. So kalau tak ada dalam satu daerah itu, maka berdosa semua. Begitu juga ilmu kalam, sama juga hukum dia. Kalau tak ada orang yang boleh menguasai ilmu kalam, maksudnya ilmu yang boleh berhujah untuk menghilangkan syubhat-syubhat itu, maka berdosa semua. Okey, rasanya cukup dulu. Dah ada separuh muka surat lagi. Kena siap-siap ni, nak kena pergi buat rakaman Nurflick ni, insya-Allah. Jadi kita sambung insya-Allah besok. Besok kita sambung. Minta maaf lah, masa tu tak menentu. Kadang saya tak pukul 8, kadang pukul 9, kadang pukul 10 lebih. Sebab tengok, saya dah beritahu kan, ikut ke lapangan lah, ikut ke lapangan saya lah. Ini pun siapa tak dapat ikut secara live pun boleh tengok rakaman lah, insya-Allah. Saya tak boleh nak janji tepat masa, takut nanti kan saya janji tepat masa, orang tunggu, saya tak muncul, marah pula nanti kan. Jadi saya berubah-ubah, tengok pada keperluan ataupun kepada, tengoklah hari tu. Kalau saya ada urusan, kadang-kadang ad hoc ni urusan yang terpaksa diutamakan. Jadi tak ada masa yang tepat lah. Saya setakat ni pagi ni cuti, nanti tak lama lagi bila madrasah dah buka pula, nanti mungkin saya ubah pula malam mungkin. Sebab ni cuti ni, tengah cuti pun tak lama, kami madrasah cuti sekejap je. Cuti 10 hari je, bermula 27 hari tu. Dan sampai 17 itu hari sampai 27. Isnin minggu depan dah mula balik madrasah mula balik. Saya mengajar lah madrasah pagi sampai petang. Saya mengajar 7-8 subjek sekali pagi sampai petang. Jadi malam kalau tak ada kuliah tu, setakat ni PKPB kan dilanjutkan sampai 31, boleh lagi lah. Bulan 1 tak tahu lagi macam mana. Tapi dah ada sebahagian tempat tu, macam Putrajaya tu dah panggil lah, dah panggil pergi kuliah-kuliah di surau yang saya share tu kan dalam grup ni. Jadi kalau kuliah dah jadi semua, dah panggil semua, nanti madrasah pun dah berjalan, mungkin saya terpaksa buat pengajian malam pula. Mungkin pukul 10 malam, 10.30 malam. Lepas tu siapa yang dah tidur ataupun tak dapat ikut live tu, mungkin boleh tengok rakaman je lah. Sebab ini pun saja-saja je, bukan daurah ke, bukan pengajian berbayar ke, tidak kan. Ini siapa nak tengok-tengok, dan benda ni pun fardu kifayah. Bukan fardu ain kan, bukan semua orang. Tujuan saya baca kitab ni untuk saya sebenarnya, untuk saya tahqiq lagi kitab ni, dan siapa yang ingin mempelajari kitab ni jugalah. Jadi tak ada masa yang tetap, ikut ke lapangan mungkin akan berubah-ubah lah. Dan saya nak iklan dalam grup pukul berapa pun saya tak pasti. Kadang esok nak tulis pukul berapa nak pergi, kadang saya tak pasti, takut tak tepat kan. Nanti saya janji pukul sekian, tak muncul. Nanti orang kata apa ni janji, tunggu. Orang pun mungkin dia nak plan, yang ikut secara istiqamah ni, mungkin dia juga plan nak atur jadual dia. Tapi itulah, saya lapang, insya-Allah saya on. Wallahu alam, setakat dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun daripada Allah, minta maaf dari semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah mereka. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.